Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk anda-anda semua. Apa khabar saudara Muhammad Isa Awang? Anda orang pertama yang muncul di depan saya saat ini. Terima kasih. Begitu juga dengan saudara Sabaruddin Din, saudara Nurul Sauda di TikTok, saudara Azim Muhammad, Raja Syahrizad di Instagram, saudara Pak Wan, saudara Zamari LC, saudara Mustafa Ilyas. Terima kasih sahabat malam menemani saya. Begitu juga saudara Muhammad Ismail di TikTok, saudara Jamaluddin Bujang, Rosli Mishah, Syahzrin Idris, saudara Manap Talib, Sofian Aziz, apa khabar Yan? Orang Kelang, saudara. Saudara Fazil Yub, saudara Syukur Jamil, saudara Cik Mat Mohaini, saudara Abu Nem, saudara Bakal Jenazah, lagu Hindustan, itu lagu latar, saudara ya. Apa khabar? Saudara Berutang Harry Harris, saudara Al-Jabar, itu juga Ruslina, Zack Apek, Puan Syarifah Hafifah, Minah S Kitchen, saudara Azawan di Instagram, saudara Abu Samah, saudara Abu Nems, saudara Abdul Halim, Puan Nuriah Arsyad. Apa khabar Puan? Saudara Sila, Muhammad Khairuddin. Begitu juga dengan Syekh Khalid, Zack Apek, Aisyah di TikTok, saudara Yu Tian Z, hadir G-Shock, saudara Rozia Reno, Awang Yusof di Instagram, saudara Pak Chu daripada Langkap Perak. Apa khabar Pak Chu? Joe Silver, Shan Jugopal, salam sejahtera Shan, saudara Abdul Halim, saudara Johari Muhammad Noor, saudara Muhammad Alizan, saudara Ramlah Din, Nurainon Maisa, Nagasaki Melayu, hebat nama tu, Jaka Linglung. Begitu juga saudara Zack Apex, Muhammad saudara Pilot Gibsons. Nama dekat TikTok ni macam-macam nama, hebat saudara. Saudara Jokar Karim, apa khabar? Mak Piah Mentol, saudara Awang Yusof, ini Azli di Instagram, saudara Rosli Rock, Haji Zakaria, Pak Bilal, apa khabar Tuan Haji? Saudara Muhammad Ridwan, saudara Syamsul Anwar, saudara Harry dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Silalah, jangan lupa like, share dan subscribe. Paling penting subscribe saudara di Facebook, di TikTok, di Instagram. Ini supaya inilah semangat yang saya dapat bila saya tengok ramai yang hadir. Dalam keadaan letih macam mana pun saya harus hadir menemani anda saban malam. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi penjelasan kedudukan negara kita. Sebelum saya menceritakan tentang apa yang berlaku tentang banjir di seluruh negara, kita santuni dulu laporan yang saya terima daripada sahabat kita, saudara Jamil Idris. Apa khabar saudara Jamil? Apa khabar saudara Rio? Saya salam juga lah untuk saudara Jamil dan isterinya Puan Nora. Moga anda sihat di sana saudara. Laporan hari ini, hari Rabu tanggal 21 Disember, hari yang ke-1009 saudara. 1009 hari. Negara kita dijengah oleh COVID-19 dan semalam ada 6 kematian. Memang tak seronok saya bila tengok ada jumlah kematian yang dilaporkan, agak sedih saya saudara. Dan nampak gayanya ada sedikit peningkatan daripada 721 kemarin. Semalam jangkitannya meningkat kepada 816. Yang saya khawatirkan musim-musim banjir, musim hujan, musim sejuk. Ini keadaan virus corona mudah merebak. Sebab itu saya berpesan pada anda agar menjaga kebersihan diri, kalau boleh pergi rumah keluri ke, jumpa kawan-kawan, lakukan penjarakan sosial saudara. Kerana masih lagi belum ada tanda-tanda virus corona ini usai daripada negara kita. Menurut laporan daripada saudara Jamil Idris tadi, siang tadi katanya terdapat 7 negeri yang meningkat. Peningkatan ada 7 negeri. Kemarin 5 negeri, tapi semalam 7 negeri meningkat. Ini jangkitannya saudara dan susut di 9 negeri. Nampak-nampak gayanya Labuan tidak dapat mengekalkan sifarnya. Bagaimanapun, kesemua jangkitan walaupun meningkat, dia taklah banyak mana. Saudara, masih lagi kebanyakan negeri, semuanya di bawah 100 kecuali Selangor. Semuanya 2 angka, kecuali di Perlis dan di Labuan. Itu 1 angka. Lain-lain semua tu 2 angka, kecuali Selangor masih lagi 3 angka mengatasi 100 jangkitan, iaitu 383 jumlah jangkitannya. Masih tinggi lagi. Jadi kita berdoa
dan mengharapkan agar teman-teman menjaga kesihatan diri, jaga kebersihan, jaga keluarga kita, saudara. Usai pencerahan COVID-19, saya minta izin dalam 3-4 minit untuk mewawarkan produk-produk teman-teman kita dalam e-commerce. Jadi kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Al-Azhar masih lagi berniaga setangih bakur dan juga haruman minyak wangi daripada tanah Arab. Ya, saudara. Dan kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, harga masih lagi harga yang lama, tak ada kenaikan harganya, saudara. Telefonlah Siti Farehah untuk memesan dendeng manis. Ini boleh dimakan dengan nasi, tak perlu lauk-lauk lain, ataupun dengan porridge, ataupun dengan roti. Ambil roti, letak atas tu dah jadi lebih sedap daripada makan hotdog, saudara. Kalau saudara yang tinggal di Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang segar, murah daripada harga pasaran, dan buah-buah tersebut terus dihantar ke rumah saudara. Ini untuk di Lembah Kelang saja. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan jangan lupa saudara, makanan kegemaran saya, itu popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Kalau saudara nak rasa, memang mampu beli saudara. Bukan mahal mana pun. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhir sekali, tentulah sahabat kita perniagaannya, sahabat saya, saudara Zul, tokoh jamu Kemaman. Kemaman ni banjir tak tahulah. Saya buka kot. Tokoh jamu Kemaman, saudara boleh hubungi beliau di talian 019-917-0449. Kalau nombor telefon terputus, bolehlah masuk dalam internet untuk mengetahui produk-produknya. Dan antara produk yang saya nak jelaskan malam ini iaitu minyak kelapa dara. Neofera. Ini dihasilkan oleh saudara Zul sendiri untuk membantu merawat masalah kulit seperti psoriasis, eczema, dermatitis. Ia membantu menguatkan gusi melalui proses perkumuran. Ia turut membantu masalah strok ataupun angin ahma, menguatkan tulang, untuk rawatan kencing manis, darah tinggi, kolesterol ataupun lemah jantung. Boleh juga dijadikan sebagai minyak selusuh untuk calon-calon ibu. Yang ibu-ibu yang masih mengandung, yang mau melahirkan anak, boleh jadikan minyak selusuh, saudara. Boleh diminum, sampai itu ia merawat ulcer dan boleh sapu pada kulit, saudara. Selain daripada ini Neofera, minyak kelapa dara, saudara Zul turut memasarkan iaitu tonik mayang seri lebat. Ini kepada wanita yang selalu mengalami masalah apabila rambut mereka bercabang dan sebagainya. Tonik mayang seri lebat ini bertujuan untuk menghitamkan rambut kerana ia adalah merupakan ekstrak daripada buah keras serta mengatasi uban. Kalau uban macam saya ni tak boleh lah. Kalau setakat bunga lalang boleh, saudara. Ia turut memberi nutris pada akar rambut dan menyuburkan rambut. Samping itu, ia mengandungi aromaterapi untuk menghilangkan stres serta sesuai untuk seisi family. Terima kasih, saudara, kerana mengizinkan saya untuk mewawarkan produk teman-teman kita untuk mereka berniaga. Berniagalah, carilah rezeki melalui perniagaan, saudara. Baik, kita masuk di segmen naluri kehidupan. Ini agak penting untuk dijadikan jaluran ataupun laluan kehidupan kita, panduan, saudara. Mukmin yang beriman, saudara, akan sentiasa melihat kelemahan diri dan akan menambah baik dirinya dari semasa ke semasa. Jadi seorang mukmin yang baik itu dia akan melihat dirinya. Saudara berfikir berbanding dengan mereka yang kurang beriman. Mereka akan memuji diri sendiri dan enggan mengakui kelemahan. Selain daripada itu, suka pula mengkritik kelemahan orang lain. Kerana Allah menjadikan seorang itu dengan kelebihan ataupun kekurangan. Semua ini agar kita mengambil iktibar. Di antaranya supaya kita menyemari hakikat Allah tidak menciptakan semua itu sama. Walaupun pada hakikatnya masing-masing ada anggota tubuh,
ada panca indera dan sebagainya. Tapi ada juga yang tidak memiliki semua itu, saudara. Jadi bukan semua manusia nampaknya sama, tetapi tidak sama. Allah menjadikan seorang yang ada kelebihan untuk membantu mereka yang kekurangan. Manakala yang kekurangan akan berusaha untuk mempertingkatkan diri untuk mendapatkan kelebihan. Selain itu, setiap insan diminta supaya saling menghormati kelebihan ataupun kekurangan orang lain. Kerana semua itu adalah ciptaan Allah SWT, saudara. Tidak ada siapa pun yang berhak untuk merendahkan kelemahan dan kekurangan orang lain. Serta tidak ada siapa pun yang layak menyatakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Hanya Allah sahaja yang layak memiliki kelebihan, manakala kekurangan itu adalah sifat manusia itu sendiri. Ingat saudara, itu sekadar renungan-renungan kita sebelum saya memulakan bicara saya. Dan di samping itu, kita santuni juga mutiara kata kiriman Tan Sri Osu Sukam pada saya. Katanya, wajib atasmu untuk berlaku jujur, meskipun anda akan merasakan rugi. Kerana kejujuran itu sebenarnya bermanfaat, dan jauhilah olehmu kedustaan. Meskipun anda merasakan ia bermanfaat bagimu, kerana kedustaan itu sebenarnya lebih membahayakan diri anda sendiri. Ingat saudara, jangan kita berdosa. Jangan ada dusta antara kita, saudara. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman dan peringatan kepada kita semua. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara, lain tak ada. Tadi pun Timbalan Yang Berhormat, Timbalan Menteri Kewangan telah pun membentangkan bajet di Dewan Negara. Secara mini bajet ataupun usul yang telah dibawa dan diluluskan oleh Dewan Rakyat semalam dan hari ini tadi dibawa ke Dewan Negara. Itulah unjuran ataupun aturan. Bukan senang saya nak gunakan wang negara. Dibawa ke Parlimen, Parlimen bersetuju Dewan Rakyat, daripada Dewan Rakyat bawa ke Dewan Negara. Setelah dibahaskan, maka diluluskan, barulah diangkat untuk dibentangkan ke bawah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk kelulusan. Ini kadang-kadang orang tak tahu. Bukan senang nak pakai duit negara ni, saudara. Tambah-tambah lagi, kita masih belum ada lagi pembentangan bajet. Bajet hanya akan dibentangkan, saya diberitahu bahawa 23 Februari katanya. Jadi sebab itu digunakan bajet mini ataupun usul untuk membolehkan kerajaan membayar gaji dan sebagainya. Bagaimanapun, kita mengingatkan pimpinan negara agar tidak berbelanja tanpa had. Kerana khuatir ia akan membolehkan negara kita jadi muflis. Saudara, hari ini adalah hari yang ke-18. Kehadiran kerajaan perpaduan dalam menangani derita rakyat. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil tidak henti-henti menghantar kiriman pantun pada kita. Pantun Pak Nazil penuh dengan sindiran, penuh dengan tauladan dan nasihat. Katanya, Pak Ripin memakai semuta, berkeris pandak, orangnya sasa. Ramai pemimpin merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Jadi rasa pintar, tapi dia tak merasa. Dia memang tidak pintar untuk merasa. Ataupun menyelami, ataupun tiada keprihatinan. Saya suka dengan Pak Nazil ni, dia akan memberi penjelasan. Semuta tu rupanya ialah kain pelekat. Kain pelilit kepala yang dipakai oleh lelaki. Dia macam serban. Tapi bukan serban. Itu kain semuta dipanggil. Itu untuk orang Belak Utara. Tak silap saya, orang Kelantan pun panggilnya kain semuta. Pandak tu maksudnya pendek. Jadi, Pak Ripin memakai semuta, berkeris pandak. Keris pendek. Orangnya sasa. Ramai pemimpin berasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Jadi, dia tak dapat merasai perasaan rakyat sebenarnya, saudara. Dan, tambah Pak Nazir lagi, goreng kacang sambal kerang, lemak belida, kari tenggiri. Sembang kencang, menyalah orang. Malulah kepada diri sendiri. Ini Pak Nazir menyindir pimpinan yang asyik nak menyalahkan orang. Dan mereka tak malu pada diri sendiri. Ya, saudara, jadi kita mengharapkan pada teman-teman, tak payahlah kita nak mengata orang. Kita berceritalah tentang diri kita, tentang suasana, saudara. Dan seperti biasa, saya harus mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam apa channel sekalipun, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan, maupun tulisan yang anda hantar.
Nasib baik dapat pindah ke New Zealand. Sabar saudara Ramzul. Jadi dalam keadaan begini, saya mengharapkan agar anda mematuhi setiap saranan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital supaya tidak ada masalah. Kerana saya tak bertanggungjawab, saudara, sebab saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan maupun kiriman-kiriman anda di halaman muka buku saya ini, saudara. Ini pencerahan politik, tak lebih daripada itu. Matlamatnya hanya sekadar untuk memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Dan bila saya memberi komen, ia haruslah berprinsip kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu paling penting, saudara. Jadi tidaklah saya ni sebagai seorang diktator. Semua cakap saya anda kena ikut. Dan saya pula kena ikut cakap anda saja. Tak bolehlah, kita saling tegur-menegur, saling berbicara untuk kepentingan kebaikan negara, saudara. Ingat, saudara, kita warga cinta damai. Dan kalau anda nak menghantar kiriman ataupun nak berbincang dengan teman-teman dalam halaman saya ini, sesuatu subjek itu, berbicaralah dengan harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara. Saya masih menerima kiriman daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang menyatakan bahawa hujan lebat berserta dengan angin kencang, ribut petir yang boleh mengakibatkan banjir untuk besok dan sehingga 26 hari bulan. Ini berpotensi menjadikan akibat banjir. Sebab itu, menurut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid Hamidi, beliau telah pun berada di Terengganu sepanjang hari tadi dan mengaktifkan setiap usaha bantuan. Begitu juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri turun ke Kelantan. Nampak gayanya pimpinan negara hari ini berada di Pantai Timur. Bukan sekadar untuk melihat, tapi untuk menangani serta untuk memikirkan apa cara untuk menyelesaikan musibah yang dialami oleh warga kita. Sebab itu menurut Datuk Zahid Hamidi, bahawa pihaknya mengharapkan agar warga bersabar, bertenang dan insya-Allah kerajaan tetap menyediakan bantuannya. Saudara, saya mendapat laporan jumlah mangsa banjir di Kelantan nampaknya terus meningkat kepada 32,089 orang. Saudara, itu sehingga jam 2.30 petang tadi, berbanding dengan 30,972 orang. Kesemua mangsa membabitkan sekitar 9,542 buah keluarga dan ditempatkan di 135 pusat pemindahan sementara PPS di 8 daerah di Kota Baru, Pasir Mas, Kuala Kerai, Pasir Putih, Bacok, Macang, Tanah Merah dan Tumpat. NADMA 120 lokasi bencana dilaporkan oleh JKL. NADMA juga semua hari ini digerakkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Bukan hanya NADMA, bukan SATI, semua. Tentera juga sekitar 20,000 digerakkan untuk berada di sekitar kawasan Pantai Timur untuk menangani masalah banjir. Sekretariat Pengurusan Bencana Banjir Kelantan melaporkan mangsa banjir di Pasir Mas adalah merupakan paling ramai dengan jumlahnya adalah 13,687 daripada 4,515 keluarga yang ditempatkan di 39 pusat penempatan sementara. Mangsa banjir di Pasir Putih pula berjumlah 5,678 orang daripada 1,525 keluarga dan ditempatkan di 20 PPS. Begitu juga dengan di Tumpat. Tumpat terdapat 4,641 orang daripada 1,375 buah keluarga dan ditempatkan di 15 pusat pemindahan sementara. Sementara di Kota Baru terdapat 3,013 orang daripada 801 keluarga di 22 pusat pemindahan sementara. Ini saudara jam sekitar 2.30. Mungkin naik, mungkin surut. Saudara jangan kata saya memberi laporan tak tepat. Sebab itu yang saya dapat tadi sekitar jam 2.30 petang tadi. Selain itu, mangsa banjir di Kuala Kerai 2,161. Saya bila sebut Kuala Kerai ni seriau. Kerana pada tahun 2014 dulu Kuala Kerai lah yang paling teruk terkesan. Tapi nampak gayanya 2,161 mangsa daripada 571 keluarga dan ditempatkan di 18 PPS. Di Bacok 1,672 daripada 437 keluarga dan ditempatkan di 7 buah pusat pemindahan sementara. Di Tanah Merah terdapat 768 mangsa
daripada 230 keluarga di 10 buah pusat pemindahan sementara dan Machang 278 mangsa daripada 89 keluarga di 4 buah pusat pemindahan sementara. Berdasarkan rekod yang dikemas kini oleh Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS, setakat tengah hari tadi, saudara, Sungai Keratung di Pahang mencatatkan paras air setinggi 11.22 meter. Sementara itu di Kelantan, saudara, di Kelantan paras air Sungai Lebir di Kampung Tualang di Kuala Krai merekodkan 35.25 meter, diikuti Sungai Golok 10.46 meter, Rantau Panjang Pasir Mas 10.45 meter serta Kampung Jambu di Tumpat 3.72 meter. Turut melebihi ini semua ini parahnya adalah melebihi paras bahaya, saudara, dan boleh dikatakan penduduk sekitar dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Turut melebihi paras bahaya ialah Sungai Dungun di Jabatan Jerangau iaitu 13.33 meter. Sungai Kemaman di Rumah Pam Paya Paman 4.83 meter serta Sungai Nerus di Kampung Jeram di Kuala Nerus airnya adalah 4.6 meter. Pada masa yang sama, saudara, Sungai Dua di Kampung Dua Bukit iaitu Timur Laut Pulau Pinang juga mengalami paras air melebihi tahap bahaya di Pulau Pinang. Selain itu, 4 sungai di Pahang menunjukkan paras air melebihi tahap amaran di Pahang, iaitu Sungai Pahang di Lubuk Paku, di Sungai Luit, Sungai Pahang di Paluh Inai serta Sungai Belat di Seri Damai. Di Kelantan, Sungai Kelantan Kuala Krai juga melebihi tahap amaran dengan 22.5 meter. Kampung Jenop 22.93, Jambatan Jerimbung 54.73 meter serta Sungai Golok. Terengganu pula, saudara, merekodkan 3 buah sungai melebihi paras amaran, iaitu Sungai Telemong di Kuala Ping, Sungai Nerus di Kampung Bukit serta Sungai Nerus di Kampung Langkap. Saudara, di Terengganu ni rasanya sukar untuk kita hubungi kerana diberitakan bahawa bekalan elektrik terputus. Sebentar lagi saya akan bagi laporan. Jadi mungkin penduduk yang situ susah nak menggunakan telefon bimbit kerana nak charge baterinya tak ada aliran elektrik. Di Johor, paras air di Sungai Muar, itu di Pulau Kasab, Segamat melebihi tahap amaran. Manakala Sungai Long Tru di Miri, Sarawak mencatatkan 7.08 juga melebihi paras amaran. Sementara itu, 2 sungai di Kota Star, Kedah mencecah paras sama, itu Sungai Anak Bukit di Taman Aman 2.33 meter serta Sungai Anak Bukit Jambatan Tar 1.57. Itu laporan kedudukan sungai-sungai. Bagi teman-teman yang tinggal di kawasan berhampiran dengan sungai, berhati-hati sebab hujan nanti masih lagi turun. Ini boleh mengakibatkan banjir dan silalah berpindah apabila anda diminta pindah oleh pihak berkuasa kerana banyak laporan-laporan yang mereka terima. Jangan kita engkar, saudara. Cuma kadang saya malam tadi saya terkejut jugalah. Marah betul Datuk Lokman Adam pada Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu sampai terkeluar gelaran haprak. Dan hari ini, saudara, di seluruh media sosial saya nampak semua laman media sosial ini memperkatakan bagaimana ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Don Rendang yang juga merupakan Menteri Besar Terengganu di saat rakyat Terengganu menderita. Kabarnya di Terengganu sudah pun 40,456 warga Terengganu yang terkesan oleh banjir dan daripada 11,197 keluarga. Daripada gambar-gambar yang saya nampak, yang dikirimkan kepada saya, ada rumah yang dihanyutkan air. Dan saat inilah Yang Berhormat Menteri Besar tak ada. Ini betul-betul, saya bersetuju jugalah kalau gelaran haprak tu. Saya kata tak betul ni. Dulu masa nak buat pilihan raya, dia bising. Kata kenapa nak buat pilihan raya, banjir itu dan sebagainya. Tetapi di saat banjir, musibah banjir mendatangi sekitar kawasan Terengganu, beliau berada di Auckland katanya, saudara. Ini gambarannya, saudara. Ini amat mengecewakan. Kerana saya dipahamkan bahawa mungkin kerana ketiadaan beliau, hanya mengharapkan sentuhan santunan daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, sedangkan kerajaan negeri tak nampak. Walaupun Haji Hadi turun, hanya sekadar melihat saja, bukan nak mengeluarkan segala masalah bantuan. Sebab nampaknya paling mengecewakan
apabila katanya kerajaan negeri gagal menghantar bantuan makanan kepada mangsa banjir di beberapa pusat pemilihan sementara setelah jalan utama ke kawasan tersebut terjejas. Memang banyak jalan-jalan utama di Terengganu macam saya laporkan semalam kemarin yang tidak dibenarkan dilalui oleh kenderaan, sama ada kenderaan ringan atau kenderaan berat. Jadi dalam situasi tersebut, mangsa banjir terlibat mempersoalkan mengapakah aset-aset kerajaan seperti bot, lori dan helikopter lambat bertindak selepas jalan-jalan utama ditutup. Selain itu, mangsa banjir juga tercari-cari pemimpin politik mereka. Sama ada wakil rakyat, ahli parlimen. Katanya dah menghilang diri waktu banjir. Jadi, sebab itu rakyat Terengganu mintalah. Saya nak bagi tahu mintalah supaya pemimpin-pemimpin PAS di Terengganu khususnya berhentilah untuk sementara daripada meraihkan kemenangan besar. Kononnya menawan 8 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum yang lalu. Sebaliknya, segeralah turun membantu mangsa banjir yang kini berada dalam cukup kesukaran. Di Terengganu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi menangani boleh dikatakan di setiap daerah. Turun, di Kemamannya, di Dungun, di Besut. Matlamat lain tak ada. Dan tidak ada perbezaan sama ada pahaman politik dan sebagainya. Sama rata. Inilah dilihat keprihatinan kita. Mereka sibuk di parlimen, sibuk di Kuala Lumpur, sibuk mencatur untuk memikirkan soal pangkat dan kedudukan. Sedangkan rakyat menderita. Macam mana Samsuri? Kerana dia berada di Auckland. Jauh sahaja di New Zealand, Auckland. Kerana Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar didakwa berada di Auckland, di New Zealand. Kerana bercuti bersama keluarga ketika negeri itu dilanda musibah banjir. Betul lah, gelaran yang paling, memanglah Datuk Lokman kata haprak lah. Saya terkejut juga kenapa begitu sekali. Tapi bila saya tengok keadaan benar. Sebab dia start bercuti dah kabarnya cuma akan balik besok. 23 bulan. Tak tahulah. Waktu negara mengalami musibah banjir 2014 dulu, saudara, yang besar berlaku di Kuala Kerai, waktu itu saya teringat lagi. Yang Amat Berhormat waktu itu, Datuk Seri Najib berada di Hawaii bersama, ada perbincangan dengan Obama, ada sesi golf. Beliau terus berhenti dan terus ambil pesawat terbang, terus balik ke tanah air untuk melihat dan juga menangani permasalahan banjir yang dialami oleh rakyat. Tapi nampak gayanya Menteri Besar Terengganu buat endah tak endah aja. Saya tengok juga mungkin itu ada culipan, secara benar tak benar saya tak tahulah dalam kiriman surat khabar ketemu ke depan. Sebuah akhbar di New Zealand dari itu Ambis Terengganu, please get out. Look at your own people. Apakah itu mainan kalangan media sosial atau benar, saya tak tahu. Keadaannya setaranya, ini memanglah banyak orang bertanya ke mana dia pergi. Akhirnya dapat dikesan berada di Auckland, saudara. Baik, saudara. Itu keadaannya yang kita alami dan saya haraplah agar rakyat fahamlah keadaan bagaimana kedudukannya. Inilah dikatakan yang kita cari adalah pemimpin yang sentiasa menyantuni masalah rakyat. Bukan masalah memikirkan kesedapan dirinya untuk berehat, naik pesawat terbang, siap dengan laporan tiketnya berapa harganya, tiket kelas business class dah. Hebat. Pergi bercuti bersama keluarga di Auckland, New Zealand. Dan kabarnya akan ke Sydney lagi. Kalau dia nak menyambungkan perjalanannya, sepatutnya tinggalkanlah. Bukan tak boleh. Sepatutnya kenapa tak boleh dirancang bulan Januari atau Februari? Kenapa mesti sekarang? Bila saat kita dapat pilihan raya, bising. Kononnya tak perhatian pada rakyat. Ini perhatian sangatlah pada rakyat, saudara. Dan saya juga sebentar itu bernama, saudara, melaporkan bahawa Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, PRABN, Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS, telah pun mengeluarkan amaran banjir bagi beberapa lokasi di Johor dan Pahang bermula esok jika hujan yang signifikannya terus berlaku. Ini yang saya katakan tadi, angin kencang akan berlaku sekitar daripada 22 hingga 26. Tapi hari ini bernama melaporkan. Ia adalah susulan amaran hujan berterusan. Ini bahaya, saudara, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi semalam.
dan hasil simulasi model ramalan banjir. Di Johor, banjir diramalkan bermula 7 pagi besok. Di Mersing, ia membabitkan Sungai Melikai dan di sekitar di sekitarnya, manakala pada 8 malam pula di Kampung Jemari, iaitu Pekalan Batu dan kawasan sekitarnya. Siap dengan bagi waktu dah. Jadi teman-teman kita yang ada di Johor harus berhati-hati dan kalau bolehlah bersiap sedia. Kerana kabarnya banjir besar ni. Hujan, ramalan, kalau tidak takkanlah ramalan cuaca begitu serius mengeluarkan ramalannya. Begitu juga di Pahang. Siap waktunya kerana di Pahang diramalkan bermula pada malam ini. Jam 11 malam meliputi kawasan Rompin, iaitu Sungai Anak Endau, di Rumah Pam Setajam dan kawasan sekitarnya. Banjir dilamarkan berlaku lebih awal atau lewat dari masa yang dijangkakan. Itu menurut PRABN. PRABN memaklumkan amaran itu dikeluarkan bagi membolehkan penduduk, terutama di kawasan berkenaan, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa ataupun agensi pengurusan bencana banjir. Saudara, berhati-hati nampak gayanya, banjir ini seluruh negara. Kali ini musibah nampaknya besar nampaknya. Di Terengganu lebih daripada 40,000, di Kelantan 39,000. Ini akan berlaku pula di Johor, begitu juga di Pahang, di Perak, di Pulau Pinang. Saudara, nampak gayanya lah. Tak tahulah, kita berdoalah kepada Allah SWT agar musibah ini segera usai, saudara. Bagaimanapun, petang tadi, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun turun ke Kelantan untuk melihat persekitaran kawasan di Pasir Mas dan beberapa kawasan yang terlibat. Dan setelah melihat, meninjau keadaan itu, beliau telah pun mengumumkan peruntukan awal berjumlah 100 juta bantuan wang untuk Kelantan dan Terengganu. Artinya satu negeri itu dapat 50 juta di Kelantan dan 50 juta lagi di Terengganu. Kita mengharapkan agar pimpinan negeri belanjalah betul-betul untuk rakyat. Jangan pula dapat 50 juta, lain pula yang dibeli. Kerana kerajaan hari ini, kata Tuan Ibrahim, bersetuju untuk menyalurkan peruntukan sebanyak 50 juta masing-masing di Kelantan dan Terengganu sebagai bantuan awal. Ini bantuan awal untuk meringankan beban akibat bencana monsun timur laut. Bantuan ini adalah sebagai pemberian wang eksan. Menurut Datuk Perdana Menteri, saudara, dia masa itu berada di Pasir Mas. Beliau berkata RM1,000 akan diberikan pada setiap ketua isi rumah. Setiap ketua isi rumah akan diberi bantuan segera sejumlah RM1,000 yang berpindah ke pusat pemindahan sementara. Dan jika berlaku kematian, derma ihsan sejumlah RM10,000 akan disalurkan kepada ketua isi rumah. Kerana terhadap itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membuat tinjauan kawasan terjejas di Bandar Baru Apam, di Bandar Baru Apam Putra di Pasir Mas, saudara. Selain daripada bantuan sebut, saudara, saya melihat ini tenaga nasional. Sebab itu saya katakan bahawa seolah-olah Terengganu ni bagaikan terputus bekalan elektrik. Sejumlah 62 kawasan di Terengganu masih terputus bekalan elektrik. Kerana menurut tenaga nasional, mereka terpaksa menutup bekalan demi untuk keselamatan warga. Sebab 2 hari lepas ada yang terkena renjatan elektrik. Bagaimanapun, setakat jam 10 pagi tadi, beberapa kawasan di Kuala Terengganu, di Setiu, Kuala Berang, Besut dan Al-Muqtafi Billah mula menerima sedikit bekalan elektrik. TNB dalam kenyataannya berkata usaha giat dijalankan bagi memastikan bekalan elektrik di kawasan terlibat dapat disalurkan semula secara berperingkat-peringkat. Itu pun bergantung kepada akses dan keadaan setempat. Kalau hujan masih turun lagi, saya difahamkan masih hujan lagi, jadi untuk itu orang ramai dinasihatkan janganlah bimbang jika belum menerima bekalan elektrik walaupun banjir di kawasan kediaman sudah surut, kerana dikuatiri. Sebab macam-macam saya katakan semalam, kemarin, dia peringkat ada 3 peringkat. Peringkat pertama, susut. Kemudian reda sikit, datang lagi peringkat kedua. Dengan hujan lebat. Dan yang ketiga tu yang paling teruk. Ini yang menggusarkan pihak tenaga nasional, maka mereka mengambil keputusan menghentikan bekalan saluran elektrik. Besar kemungkinan pencawan elektrik yang menyalurkan bekalan elektrik di kawasan tersebut masih belum benar-benar selamat untuk diaktifkan. Sebab itu TNB masih belum
menyalurkan. TNB juga menasihatkan orang ramai untuk mengelak daripada memijak kawasan yang berair. Kalau kawasan dah kering dan masih ada air, jangan dipijak kerana jika terdapat talian elektrik yang terputus. Saudara, kerana ada berlakunya tiang elektrik yang jatuh, talian elektrik terputus, ini boleh mengakibatkan renjatan. Ya, saudara, peringatannya. Itulah laporan banjir di Pantai Timur yang akan berlaku lagi besok di Pahang, di Rompin dan juga di Johor. Kita berdoalah pada Allah SWT agar musibah ini segera berakhir. Saya khawatir sebab daripada 22 hingga 26 ni, kita tunggu mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan segala musibah. Dan kepada Yang Amat-Amat Menteri Besar, baliklah. Baliklah segera. Jangan sampai rakyat memaki hamun anda. Ingat, anda sebagai pemimpin dan rakyat menunggu dan menanti sentuhan anda. Apa keputusan-keputusan kerajaan negeri. Macam mana kerajaan negeri Selangor, dia segera menyalurkan 500,000 semalam. On the spot, kerajaan negeri Selangor atas keprihatinan Datuk Amiruddin Syari menghantar 500,000 ke Kelantan. Dan hari ini tak tahulah, mungkin ada juga lagi dihantar ke Terengganu pula. Sebab Terengganu paling ramai yang terkesan, saudara. Baik, saudara, usai tentang banjir, ini tentang insiden tanah runtuh di tapak perkhemahan Father Organic. Pagi tadi, mayat yang ke-26. Ketika sekarang dah 26 mayat ditemui di pusat perkhemahan Father Organic Farm di Jalan Genting, Batang Kali. Dan agak menyedihkan, ditemui sesinya ada 2 ekor anjing. Secara itu keadaannya. Bagaimanapun, menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Saudara Isha Muhammad Noor, berdasarkan maklumat awal, mangsa ke tapak perkhemahan itu bersama 3 ekor anjingnya. Dia yang tadi yang jumpa dengan 2 ekor anjing itu. Dan bagaimanapun, usaha-usaha pencarian setakat petang tadi terpaksa dihentikan kerana berlaku hujan lebat. Saudara, kita berdoalah kerana besok unit penyelamat masih lagi akan berusaha untuk mencari lebihan lagi. Katanya ada 7 ke 9 mangsa yang perlu ditemui. Saudara, baik. Usai tentang bencana apa semua tu, saya nampak gayanya kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mula menurunkan kadar harga minyak. Tapi ini yang nampaknya harga minyak RON 97. Diturunkan lagi mulai malam ini. Dan RON itu turun 20 sen daripada RM3.55 seliter kepada RM3.35 seliter. Ini mula tengah malam ni, saudara. Jadi bagaimanapun, harga RON 95 dan diesel kekal pada harga RM2.05 bagi RON 95 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Ini berkuat kuasa mulai malam ini hingga besok, sehinggalah 28 Disember, saudara. Semua ini adalah bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global. Saudara, begitulah prihatinnya, saudara. Sebagaimana saya katakan, hari ini hari yang ke-18. Hari yang ke-18 Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Sebab itu tadi mesyuarat Kabinet telah pun memutuskan untuk tahun ini tiada sambutan tahun baru. Menurut Yang Amat-Amat Perdana Menteri, sambutan ambang tahun baru yang dijadualkan diadakan di Dataran Merdeka pada 31 Disember dibatalkan. Itu menurut kenyataan Yang Amat-Amat Perdana Menteri selepas beliau mempengerusikan mesyuarat Kabinet hari ini. Beliau berkata pembatalan itu adalah susulan keadaan banjir dan kesusahan yang dialami oleh rakyat. Memang pun, saudara, saat rakyat susah di Pantai Timur, takkanlah kita nak bersukaria. Bukan hanya di Pantai Timur, ini juga berlaku di Selangor, berlaku juga di Johor. Di sinilah saya katakan letaknya keprihatinan pimpinan. Di sinilah letaknya Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Paling tidak pun untuk suka-suka ni dihentikan dulu, saudara. Bagaimanapun, menurut Datuk Ahmad Maslan, sewaktu membentangkan, membawa usul yang dibawa daripada Dewan Rakyat semalam, berhubung dengan bajet, kata Datuk Ahmad Maslan kepada Dewan Negara ataupun Senat, kerajaan sedang meneliti langkah-langkah terbaik untuk mengurangkan bajet defisit. Ya, kita masih lagi berada dalam bajet defisit. Dan bajet defisit ini, saudara,
masih berhutang. Sebab itu kata Datuk Ahmad Maslan, kerajaan sedang meneliti langkah terbaik bagi mengurangkan bajet defisit yang akan diumumkan semasa pembentangan belanjawan penuh pada Februari 2023. Artinya, Parlimen akan bersidang pada Februari 2023. Bukan Januari, saudara. Mungkinlah nak menangani masalah banjir yang diramalkan berlaku sepanjang ujung Disember hingga Januari, saudara. Jadi Februari nanti baru Parlimen bersidang. Kata Datuk Ahmad Maslan selaku Timbalan Menteri Kewangan, bajet defisit dijangka pada kadar 58%. Jadi itu keadaannya, saudara. Kedudukan ekonomi negara, pimpinan negara akan berusaha untuk mengurangkan. Begitu juga kerajaan tidak berhasrat untuk menambah hutang negara. Di samping itu, berkaitan cukai barangan dan perkhidmatan juga tidak dibangkitkan dan dibincangkan. Artinya tak adalah nak bincangkan soal adanya cukai baru dan sebagainya. Alhamdulillah. Selalunya kerajaan bila tengok tak ada duit, caranya adalah mengenakan cukai, tapi nampak gaya belum, tidak ada. Kerana percukaian masih lagi dalam cukai yang lama. InsyaAllah selepas bajet nanti tu mungkin adalah pengurangan dan sebagainya. Saudara? Cuma yang kita minta lah, dalam keadaan begini, bila kerajaan perpaduan ini dalam menangani derita rakyat, saya ingin melontarkan permasalahan berhubung yang dialami oleh ratusan ataupun ribuan kaki tangan kerajaan yang diberhentikan. Mereka secara kontrak, itu mereka dulu adalah berkhidmat sebagai di Jabatan Latihan Khidmat Negara secara kontrak yang diberhentikan. Nasib mereka masih belum terbela. Saudara, mereka bukan saja telah ditamatkan khidmat kontrak secara serta-merta, malahan kebanyakan dari mereka tercicir daripada sebarang tawaran soft landing yang dijanjikan. Pada tahun 2018, Kerajaan Pakatan Harapan telah menamatkan kontrak sejumlah 2,100 orang penjawat awam yang berkhidmat di Jabatan Latihan Khidmat Negara di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Alasan utama kontrak mereka tamatkan kerana peralihan kuasa. Dan Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu tidak mahu meneruskan dasar kerajaan terdahulu. Bagaimanapun, janji Menteri Belia dan Sukan itu ketika itu Syed Saddiq untuk membela nasib mereka yang ditamatkan kontrak hanya sekadar janji manis saja. Dan mereka masih lagi berada dalam keadaan yang tenat untuk menyara kehidupan keluarga. Kehidupan mereka hari ini ibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saya agak terkesan bila melihat teman-teman kita yang pernah berkhidmat di Jabatan Latihan Khidmat Negara. Ramai saudara, 2,100 orang. Dan saya haraplah perkara ini dapat dilihat oleh menteri ataupun yang berhormat Perdana Menteri. Itu keadaannya, saudara. Derita rakyat ini perlu ditangani segera. Ini permintaan saya secara peribadi. Kalau ada mana-mana pihak mendengar tu, tolonglah lihat, tengok. Dulu, Jabatan Latihan Khidmat Negara ini diletakkan di bawah Kementerian Pertahanan. Kemudian, diletakkan pula di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Tapi bila usai saja pilihan raya 2014, pilihan raya 2018 yang 14 lalu, maka dihentikan. Dan pemberhentian mereka secara tamat serta-merta, tak ada soft landing. Itu keadaannya. Tiba-tiba hilang pendapatan secara tiba-tiba. Itu yang orang katakan zalimnya mereka. Tidak prihatin pada derita rakyat. Saudara? Okey. Baik, saudara, kita melihat sedikit. Ni saya melihat nampak gayanya isu berhubung dengan persoalan pengampunan yang Bapak Perdana Menteri masih lagi dijadikan isu. Saya rasa sudah-sudahlah. Masalah sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjadi Perdana Menteri. Nak dibangkitkan lagi buat apa? Sebab itu saya terperanjat bila mendengar kenyataan daripada Ketua Pembangkang. Kita kena ingat, saudara, kita bukanlah maksum. Adalah kesilapan di mana-mana. Tapi dengan menuduh itu dan ini, menimbulkan prasangka yang tidak baik, yang tak perlu ditimbulkan. Kita mengharapkan agar Parlimen bersidang, membincangkan kehidupan rakyat. Bukan isu-isu yang remeh. Bukan isu macam soal tak nak pakai tie. Macam mana yang dibangkitkan oleh, tak silap saya, Syahidan Kasim. Bila tak pakai tie, maka seolah-olah ini mengikut cara Singapura ataupun Israel. Kenapa dibangkitkan benda-benda yang sebegitu? Yang remeh. Itu katanya kadang ada lagu yang remeh-temeh lah.
Dan apabila ini Ketua Pembangkang membangkitkan isu pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim, semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan secara panjang lebar bagaimana pengampunan itu diberikan oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong Sultan Muhammad. Sewaktu baginda menjadi Tuan Agong. Kenapa nak dipertikaikan lagi? Ini masalah saya nampak. Begitu juga tentang keabsahan. Kononnya seolah-olah undian keabsahan yang dibuat semalam kemarin dulu tu macam mereka tak puas hati. Tiba-tiba sekarang ni dibangkitkan soal tak ada nombor. Berapa jumlah sebenarnya. Kenapa kamu tak bangkitkan waktu persidangan berjalan? Sedangkan kalau tengok jumlah yang diperolehi oleh calon daripada kerajaan, calon untuk speaker dan juga timbalan speaker 148 orang. Kalau ada undian kemarin dulu pun, tentulah 148 orang juga. Dan yang tak nak membangkitkan anda je sendiri, tapi dibangkitkan pula. Ini persoalannya. Sebab itu, kata Dato' Tan Sri Shariff Samad, dia kata dia orang ni main-main aja seolah. Jadi kadang-kadang mereka bercakap soal undang-undang. Mereka pakar undang-undang, tapi tak tahu soal perlembagaan. Sebagaimana yang saya katakan semalam, saudara. Benar. Isu keabsahan ini dibangkitkan ataupun diadakan waktu Tun Hussein On. Kerana selepas waktu tu waktu Tun Hussein On bersara. Bukan mengambil alih daripada Tun Razak. Jadi untuk meneruskan jawatan sebagai Perdana Menteri itu, maka diadakan undian keabsahan. Begitu juga zaman Pak Lah, Tun Abdullah Badawi yang mengambil alih sekat jalan daripada Dr. Mahathir. Ertinya ada. Dan kalau nak ikutkan, kenapa tak buat masa Tan Sri Muhyiddin ambil alih daripada Dr. Mahathir selepas langkah Sheraton? Kenapa tak buat masa Ismail Sabri mengambil alih daripada Tan Sri Muhyiddin? Jadi orang buat semua salah. Inilah masalah yang saya lihat pimpinan pembangkang ini tidak bercakap soal kebaikan rakyat. Yang kita nak tahu apa. Saya bersetuju dengan tulisan Datuk Fuad Zakasi. Beliau kecewa, saya juga kecewa. Dalam hari pertama pun saya dah bercakap. Saya baru cukup kecewa melihat tingkah laku ahli-ahli parlimen yang mengulangi perangai macam mana dalam keadaan sarkas. Saya haraplah persidangan bulan Februari nanti benda ini tak adalah. Cukup-cukup lah. Nak kata malu, memang kita malu satu dunia. Sebab apa perbincangan, apa berlaku di parlimen dapat dilihat. Rakyat juga melihat. Apakah ini si orangnya yang kita hantar ke parlimen? Sebab itu dulu saya dah bercakap pada saudara semua. Waktu sebelum kita mengundi dulu, sebelum pilihan raya umum yang ke-15, saya dah berpesan. Pastikan calon-calon yang kita hantar ke parlimen, mereka pertama sekali memahami persoalan dan baik budi bicaranya. Kita dah letih tengok adanya wakil rakyat yang bukan membicarakan soal rakyat, tapi perkara-perkara remeh. Macam mana dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang isu tentang benda yang lama. Sudahlah. Agong dah bagi pengampunan. Nak dipertikaikan soal pengampunan. Buat apa? Nak diperbesar-besarkan isu itu. Dan ini membuatkan rakyat resah. Yang membuat Perdana Menteri sedang menangani isu untuk menangani derita rakyat. Ini yang sepatutnya sebagai Ketua Pembangkang membantu, memberi pandangan. Ini keadaan mereka ni saya rasa cukup kecewa lah. Saya ternanti-nanti waktu persidangan Dewan Rakyat. 2 hari saudara. Hari pertama undian keabsahan. Hari kedua tentang bajet. Mini bajet ataupun usul tentang wang yang nak digunakan. Kenapa tidak dibangkitkan soal rakyat? Kenapa tak bagi tahu apa dah jadi di Kelantan, apa dah jadi di Terengganu? Bagaimana persiapan-persiapan yang lain? Rakyat tengah susah. Anda yang dapat gaji puluhan ribu sebagai ahli parlimen, anda diundi oleh rakyat. Akhirnya anda mengkhianati. Ini yang saya marah geram. Saya setuju dengan Saudara Fuad. Apakah perlu kita ada satu pindaan akta baru supaya waktu ahli parlimen berucap, orang lain tak boleh mencelah dan sebagainya? Saya nampak keadaan sekarang ni dalam kita bersikap ini bebas, ada kebebasan yang terlampau. Inilah kesannya kalau kebebasan melampau. Dan kita mengharapkanlah supaya segeralah, saya haraplah agar speaker Dewan Rakyat yang baru, Datuk Johari, dapat memikirkan untuk menjadikan sidang parlimen kita satu persidangan yang bersopan. Bukan santun saja, yang bersopan.
Setiap ahli wakil rakyatnya benar-benar mengutarakan pandangan secara sopan. Bukan duk jerit-jerit, kau beruk, kau ke. Aduh, letih saya tengok benda begitu. Dan ada yang datang daripada pimpinan, daripada wakil rakyat daripada kerajaan. Dan begitu juga dengan pembangkang, terjerit, terlolong. Latar belakang mereka bukan main-main. Ada yang bekas hakim, ada yang datang bekas ni, mereka peguam. Apakah itu budaya mereka? Saya rasalah kalau teringin rasa kalau ini keadaannya, buat pilihan raya baliklah, kita buanglah dia orang semua tu. Saya melihat keadaan begitu, kecewa yang amat sangat. Udahlah dapat menteri besar yang haprak, kata Datuk Lokman. Rakyat tengah susah, baliklah ke Kelantan. Anda menang semua kawasan ahli parlimen di Kelantan. Pergilah balik jangan santuni apa yang berlaku pada rakyat anda. Bukan terjerit, terpekik, kelolong di parlimen. Di Terengganu dan sebagainya. Aduh, letih lah. Kita tengok begini. Baik, saudara, saya melihat bila semalam, apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab persoalan-persoalan, saya rasalah, saya yakin saya nampak gayanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun memberi amaran awal kepada Tan Sri Muhyiddin. Sebagaimana saya tengok juga tulisan Saudara Adam Malik daripada MyTV Online. Saya nampak beliau juga bersetuju dengan saya bahawa kenyataan di Parlimen oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam seakan-akan bahawa kedudukan Tan Sri Muhyiddin bukanlah dalam keadaan yang tenteram. Ini keadaan saudara. Kerana gambaran diberikan bahawa ini bila mengatakan bahawa adanya tender-tender yang diberi itu projek-projek yang diberi kepada anak dan menantu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan secara terang. Saya quote balik apa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, apapun kesemua mereka ini akan disiasat dan pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun dimaklumkan. Dengan kata lain, that you are dealing with a new Prime Minister. Suruhanjaya Pencegah Rasuah sekarang ini anda sedang berada di bawah pimpinan Perdana Menteri yang baru, yang matlamatnya tidak lain tak bukan hanyalah untuk memastikan tiadanya korupsi lagi. Dan saya tengok juga apabila semalam mula saman pun sampai, surat saman pun sampai kepada pejabat ataupun di rumah Tan Sri Muhyiddin, nampak-nampak gayanya beliau adalah merupakan orang pertama yang pasti waktunya akan sibuk untuk turun naik ke mahkamah. Ini keadaan saya. Kita tak nak kata apa lebih lah. Tapi saya mengatakan bahawa kali ini siapa penyamun, siapa penyangak, siapa kaki sakau, mereka ini pasti akan terdedah. Jangan duk pandai tuduh orang. Sebab saya tengok media melaporkan saudara bahawa antara mereka yang akan disiasat adalah Tan Sri Muhyiddin, malahan Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, berhubung dengan dakwaan berlakunya salah guna peruntukan sebanyak 92.25 juta, 92.5 bilion dana negara. Saya tak mau cakap lebih. Kita dengar apa yang ini, kita mengharapkan agar pegawai di kementerian, pegawai di Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapat melaksanakan tugas secara tuntas. Dan ingat, kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bukan kenyataan main-main. You are dealing with the new Prime Minister. Itu keadaannya. Dalam bahasa Melayunya, anda berurusan dengan Perdana Menteri yang baru yang mahu menegakkan, menafikan soal-soal kegiatan rasuah. Saya melihat benda ini saudara. Memanglah kita sebagai warga cinta damai, kita sebagai rakyat memang nak tengok pembersihan ini dilakukan secara tuntas. Sebab itu masalah bagaimana jawatan sebagai pengurusi pemulihan negara dan jabatan pemulihan negara juga telah dibekukan serta dibatalkan. Jadi jawatan Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi pemulihan negara juga ditiadakan, ditarik, tak ada dah. Malahan saya nampak begitu juga dengan pelantikan ahli politik sebagai JSC juga dibekukan serta ditangguhkan. Ini kerana Yang Amat Berhormat
Datuk Seri Zahid Hamidi ada membuat pengumuman berhubung dengan Ketua Perhubungan UMNO di Kelantan yang dilantik sebagai pengurusi Felkra juga diminta ditangguhkan. Artinya, the new Prime Minister atau Perdana Menteri yang baru ni, he really mean for it. Saya cakap terus terang, saya bukan nak menyokong bola babi buta, tapi sebab tu saya dah bagi tahu dulu lagi dah bagi tahu. Harimau yang keluar daripada kandang yang terluka ini, beliau pasti akan langkahnya bukan main-main. Sebab saya dah bagi tahu. Saya dah kata bahawa beliau adalah bagaikan harimau yang terluka. Dan dia akan mengaum, dia akan mula. Dia bukan untuk menginaya, tetapi untuk melaksanakan apa yang pernah diperjuangkan olehnya. Selama 20 tahun beliau terkurung di belakang jeruji besi. Kerana orang tak mau tengok adanya usaha untuk tidak lagi mengizinkan KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Tapi kali ini, saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim memang serius. Begitu juga saya dapati Yang Amat Berhormat, dua Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Fadlah Yusof juga menyetujui dengan kata tersebut. Di samping itu, saya yakin kerana Datuk Zahid juga dia akan mahu membersihkan namanya. Dan mahkamah akan bersidang dalam Januari nanti, maka barulah semua orang tahu masa terbongkar segala-galanya. Hari ini pun, saudara, saya melihat juga bagaimana perbicaraan berhubung dengan NDB sudah mula nampak ketempangan. Cuma saya tak boleh nak komen tentang apa yang sedang dibicarakan. Boleh mendatangkan contempt of court. Tetapi saya rasa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu meletakkan negara kita ini adalah negara hukum. Bukan negara rimba yang selalu dinyatakan olehnya. Kita tak mahu lagi negara ini menjadi negara Eden, negara yang gila, di mana mereka pengamal undang-undang mengikut kehendak orang tertentu. Tapi saya nampak orang pertama yang mula menjadi kluster mahkamah adalah Tan Sri Muhyiddin. Dulu dia mengatakan Datuk Zahid, Datuk Seri Najib, Datuk Zahid pergi jumpa dia, minta selesaikan kes dia, yang dinafikan, yang diambil tindakan mahkamah oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Konon-kononnya minta supaya kes dia ni ditiadakan. Ini semua omelan politik. Dan kita mahu melihat, saya yakin tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mahu memulihkan imej yang buruk yang terkena terhadap Datuk Seri Zahid. Kerana dia juga pernah mengalami suasana yang sama. Tapi bila Ketua Pembangkang semalam melontarkan kenyataan-kenyataan yang saya lihat tak sepatutnya. Bukan itu matlamat rakyat. Yang sudah. Saya dah bercakap, kita must move on. Kalau nak dibongkar satu persatu, saya terima banyak cerita tentang Ketua Pembangkang ni. Jadi bagi saya buat apa nak cerita. Dan saya yakin benda ini juga akan dibuka. Ketua Pembangkang juga bukan dalam keadaan yang selamat. Walaupun beliau menjadi Ketua Pembangkang, tapi jawatan Ketua Pembangkang bukan perisai untuk melindungi diri dia daripada diambil tindakan. Kerana apa yang saya dapat, dia terkejut juga saya. Sebab isu rasuah ini bukannya berlaku hari ini atau tahun lepas. Selama-lamanya, selagi kita masih hidup, seandainya kita melakukan, contoh, 30 tahun dulu anda melakukan rasuah, maka anda tetap juga boleh disiasat dan dihukum. Nah ini jangan lupa, Ketua Pembangkang pernah berkhidmat dalam Felkra, ada cerita-ceritanya. Banyak cerita lah. Waktu itu mungkin, waktu itu era Dr. Mahathir, tapi sekarang ni siapa nak melindungi? Dan saya nampak seolah-olah Ketua Pembangkang memikat. Bila anda memikat, kalau Datuk Anwar Ibrahim bertindak, jangan marahkan beliau. Sebab saya yakin benda ini tak boleh pandang bulu lagi dah. Cuma saya tengok sepanjang sidang parlimen tadi, saya tengok Tan Sri Muhyiddin diam aja. Dan mungkin wajahnya dalam debaran. Tunggulah apa nak buat. Sebab begitu juga saya dipahamkan secara kerajaan perpaduan kali ini akan menyatukan. Ada gambaran, ada permintaan daripada warga supaya manifesto yang diutarakan sama ada oleh Pakatan Harapan, oleh UMNO Barisan Nasional, oleh Parti Warisan, oleh Parti JRS, GPS, saudara, disatukan manifesto itu, dikaji dan dijadikan sebagai manifesto Kerajaan Perikatan Nasional.
UMNO pernah mencadangkan, atau UMNO Barisan Nasional mencadangkan pertama sekali pelajar-pelajar diberi tabs ataupun komputer, mau digantikan dengan buku sekolah. Saya rasa itu boleh direalisasikan. Malahan kalau ikut pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, beliau menyatakan tiap-tiap pelajar, tak kira lah anak orang kaya ke anak orang miskin ke, akan mendapat bantuan Januari ini seorang RM150. Ini memberi kelegaan yang cukup besar kepada keluarga yang punya anak 4 atau 5 orang yang anak-anak ke sekolah. Kalau anaknya 4 orang, kalau RM150, artinya RM600. Dan mereka tidak lagi perlu memikirkan macam mana lah nak cari duit, nak beli baju sekolah, nak beli kasut sekolah, nak beli buku sekolah, yuran sekolah. Semua itu sudah pun termaktub dalam bajet yang akan diluluskan oleh kerajaan, dan telah pun mungkin, saya ingat hari ini tadi telah pun diluluskan oleh Dewan Negara dan akan direalisasikan. Saya melihat bahawa negara kita ini seolah-olah menuju sebagaimana apa yang berlaku di Qatar, saudara. Apa dilakukan di negara Norway. Di mana, sebagaimana saya katakan, negara kaya raya. Sepatutnya kemakmuran ini dinikmati oleh rakyat. Di Norway, rakyatnya, sekolahnya, boleh kata percuma. Rakyatnya pula ada mempunyai sovereign fund ataupun simpanan masa depan. Tak silap saya 1 juta pound untuk setiap rakyatnya. Saya mengharapkan dalam tempoh 5 tahun ini, kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, kita dapat merealisasikan agar kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh rakyat. Saudara Jenggo menuju ke mana? Untuk menuju kebaikan. Jadi, secara landing dignity, benda yang baik kita kena sokong, saudara. Sekarang ni berhentilah lagi saya minta lah teman-teman dalam media sosial ni, sudahlah untuk kita membicarakan soal peribadi. Kita move on. Kalau menteri tak buat kerja, kita balun. Kalau pegawai daerah tak buat kerja, hantar pada saya, kita balun. Ini janji saya. Tetapi saya tak mau lagi bercakap soal remeh. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh Menteri Besar Terengganu tu, memang wajarnya kita pakat-pakat ramai-ramai balun. Sebab itu saya tengok sekarang ni, dalam media sosial hari ini, penuh. Semua merasa cukup kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu yang membicarakan soal kepimpinan melalui tauladan. Tauladan apa yang buat? Tak tahu. Wabillahi wallah bisawab. Macam itulah. Saya bukan orang Arab pun, saudara. Yang terpulanglah segalanya. Saya lihat bahawa memang saya pun jadi marah, tapi redakan kemarahan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Terima kasih.